Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sehat walafiat. Apa khabar Saudara Mustafa Ilyas? Terima kasih anda orang pertama muncul. Begitu juga dengan Saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas, dengar suara saya ya. Haidir Abdullah. Begitu juga dengan Saudara Anwar Jubin. Waalaikumsalam. Saudara Hafiz Wan Bashirun. Apa khabar saudara? Seronok dengar ni. Rezeki-rezeki. Mudah-mudahan. Saudara Ibrahim Cik Muda. Saudara Ibrahim Cik Muda daripada Bangi. Bandar Baru Bangi. Hujan tak? Sebab semalam Ampang teruk hujannya. Rubidin, apa khabar? Doa saya, Ruby bahagia bersama pasangan. Rawatlah cinta kasih anda bersama kekasih. Saudara Ahmad Zulkarnain, Mama Azmi, Mama Ali, apa khabar orang Kelantan dah? Malah ni macam-macam cara nak marah dah. Malah nak marah juga. Masih nak marah. Saudara Labu Labi, Saudara Faizal Acoy. Aduh, masih lagi saya dalam keadaan kuarantin ni siau juga saya. Saudara Muhammad Fuad, Saudara Syafri Safri, Saudara Ahmad Dali, Saudara Azizi Mohsin. Waalaikumsalam dari Sri Gading ya, Saudara Azizi. Mudah-mudahan saudara akan mendapat calon yang terbaik untuk pilihan raya akan datang, Azizi. Itu kawasan tempat Datuk Lokman tu, Saudara Ahmad Zulkarnain, Saudara Sambalado Sam. Apa khabar Saudara IR Sufian? Yan, sihat Yan? Mudah-mudahan bahagia bersama anak-anak. Jadi teruskan kehidupan, hidup mesti teruskan Yan. Saudara Abdul Rukisah, Saudara Husna Mahdi, Capal Misteri. Saudara Wan Ismail, Wan Abdullah. Waalaikumsalam. Wan Azmi, sharing dan share, like. Terima kasih. Saya harap dari teman-teman yang lain share. Jangan lupa share dan subscribe. Serta jangan lupa juga di Instagram. Boleh saudara layari saya di Instagram jika ada berlaku sesuatu culipan yang bukan-bukan daripada pihak-pihak tertentu, lari ke Instagram ya saudara. Itu juga dengan Saudara Ayub Kasah, Muhammad Amin Jack dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni ya. Saudara Puan Rahman, makan apa hari ni? Tak tahulah saya. Saya seperti biasa harus memberi pencerahan apa yang berlaku. Saya masih dalam kuarantin kendiri di rumah. Dah masuk hari yang keempat, kelima dah. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Esok insyaAllah nak jumpa doktor, nak tengok doktor gigi pula kem mereput. Saudara Syafri Zahri, Datuk Sesama. Gitulah saudara Syafri. Tapi insyaAllah mudah-mudahan tiada apa-apa yang serius. InsyaAllah sihat, badan sihat. Walaupun lemah-lemah tapi semangat terus membara untuk memberi pencerahan pada teman-teman semua. Terima kasih Donald Low. Saya hari ini adalah hari Selasa tanggal 23 bulan November. Iaitu merupakan hari yang ke-614. Negara kita diserang, dicengah oleh virus corona dan saya melihat hari ini virus masih lagi tidak mahu meninggalkan bumi bertuah ini. Kerana pendapatan saya daripada Kementerian Kesihatan nampaknya ada peningkatan yang begitu ketara, lebih 1000 peningkatan hari ini. Sebab semalam 4885, tapi hari ini adalah 5594 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, yang menjadikan jumlah terkumpul virus corona sudah pun mencecah angka 2,597,080 orang. Dan kematian dilaporkan semalam adalah 63 orang. Sebab itu saya ingin memanjangkan pesanan daripada KKM, sentiasa basuh tangan dengan sabun, sentiasa jaga kebersihan diri, elakkan penjarakan, sentiasa mengadakan penjarakan sosial. Elakkan berada di kawasan-kawasan yang ramai orang. Kalau dah ramai macam saya tadi pergi ke Melaka, ramai sangat orang, lakukanlah kuarantin kendiri di rumah sendirian. Makan ubat, makan banyak-banyak vitamin C, minum air dan sebagainya saudara ya. Dan untuk hari ini tanggal 23 November, jumlah terkumpul untuk bulan ini adalah 125,438. Saya tidak dapat memberi tentang kedudukan di negeri kerana tiada culipan ataupun perkabaran daripada Kementerian Kesihatan. Baik saudara, kita masuk ruangan e-commerce. E-commerce ni saudara jangan lupalah boleh berhubung dengan Azhar. Hari ini dia pun alhamdulillah sudah pun sedikit sembuh, dah boleh keluar daripada hospital.
Tapi tak boleh nak ganggu juga dia. Bagaimanapun bolehlah berhubung 0113304121. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa dia punya perniagaannya Harumas Tangi Bakur dan wangi-wangian. Tapi untuk Renang Tok tu rasanya ibunya masih belum lagi bersedia sebab nak merawat Azhar yang di rumah saudara. Jadi saudara boleh berhubung juga dengan Siti Farehah di talian 0172114300 untuk mewawarkan produk saudara dalam e-commerce ini. Dan bila berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa pula Syauqi Kizinis untuk memesan buah-buahan segar. Dalam keadaan sekarang ni elok makan buah-buahan, saudara. Saudara Syauqi boleh dihubungi di talian 0123575703. Ini untuk di Lembah Kelang supaya pengantaran boleh dilakukan ke rumah saudara-saudara. Dan harganya adalah di bawah pasaran. Buah-buahannya banyaklah. Ada kiwi, ada cherry, ada anggur, ada apple, macam-macam buah-buahan yang datang dari luar negara. Baik saudara, dalam saat-saat begini jangan lupa pula kita dengan tokoh jamu kemaman, sahabat saya Saudara Zul. Saya sentiasa mendoakan, sentiasa mewawarkan produk beliau dan kita sama-samalah berkongsi pengetahuan. Dan kalau anda berhubung dengan beliau di talian 0199170449, 0199170449, beliau boleh juga diakses ke laman webnya, itu Tokoh Jamu Kemaman. Hari ini saya sekali lagi memberi pencerahan tentang tonik mayang sari. Ini untuk lebat rambut saudara. Ini adalah merupakan minyak rambut ekstrak daripada buah keras. Tujuannya adalah untuk menghitamkan rambut dan mengatasi masalah uban. Tapi saya punya uban ni rasa tak boleh dah sebab dia berakar umbi dah. Saudara yang baru-baru usia dalam 30-40 tahun yang ada uban, boleh dirawat sebab dia boleh menghitamkan rambut saudara. Ia juga adalah untuk melebatkan dan meluruskan rambut serta memberi nutrisi dan menguatkan akar rambut. Ia turut merawat masalah rambut kering yang bercabang, rosak dan kelememur. Ini untuk kaum wanita selalu rambut yang bercabang. Saudara. Dan turut menggalakkan pertumbuhan dan menyuburkan rambut serta ia mengandungi aromaterapi untuk menghilangkan stres dan ia amat sesuai untuk sisi keluarga. Tak besar mana pun saudara, saya boleh berhubung dengan saudara Zul di talian 0199177049. Ini adalah sebahagian daripada usaha kita dalam e-commerce. Zul, saya doakan anda berjaya dalam perniagaan anda. Baik saudara, usai pencerahan tentang e-commerce, kita masuk sedikit tazkirah pendek saudara. Malam ini saya nak membicarakan tentang perlunya kita membalas jasa ibu dan bapa. Kerana Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW yang meminta izin untuk berjihad. Waktu itu dia nak berjihad, nak berperang. Maka baginda bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Baginda bertanya. Jadi lelaki itu menjawab, ya. Maka Rasulullah berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad dan berbakti. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya pentingnya kita menjaga Rasulullah sehingga kan nak berjihad pun baginda Rasul bertanya pada orang yang nak berjihad tu, apakah kamu tidak menjaga kedua ibu bapa kamu? Jadi sebenarnya kita harus berkhidmat dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Ini adalah dituntut oleh agama kita. Seperti kalau saudara ada perkelapang waktu, rawatlah cinta kasihnya. Kalau anda mempunyai sedikit wang lebihan dari sudut kewangan, penjagaan, terutama semasa mereka tidak sihat atau hari tua, dan mereka juga dahagiakan kasih sayang daripada anda. Saudara, jangan lupa berkhidmat dan berbakti kepada kedua ibu bapa itu adalah sebahagian daripada jihad. Ada sahabat Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk pergi berjihad. Saudara, berbakti juga dituntut selepas ibu bapa kita meninggal dunia. Antaranya menunaikan hutang-hutang yang wajib, iaitu hutang dengan Allah SWT seperti puasa, haji, nazar dan juga hutang-hutang kepada manusia. Kerana hadis Rasulullah SAW daripada Ibnu Abbas, dia berkata telah datang kepada Nabi seorang lelaki. Lalu lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ke atasnya puasa Ramadan. Ia meninggalkan puasa. Adakah aku perlu qada puasa bagi pihaknya? Maka baginda Rasulullah menyatakan,
Ya, kerana hutang dengan Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Oleh itu, saudara, berbaktilah, berbuat baiklah dengan kedua ibu bapa. Ingat, saudara, doa ibu dan bapa yang masih hidup lagi itu tiada hijab, terus naik kepada Allah SWT. Dan itulah doa yang paling makbul. Saudara, dalam satu kesempatan masih ada ibu dan bapa. Saya dah tak ada, kedua ibu bapa saya dah tak ada. Saya ni anak yatim piatu. Bagaimanapun saya sentiasa mendoakan agar Allah SWT sentiasa mengampunkan segala dosa-dosanya dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihaninya. Dan saya mengharapkan saudara yang masih mempunyai ibu dan bapa, jagalah mereka, kasihanilah mereka. Ingat saudara, setiap darah yang mengalir dalam tubuh badan kita itu adalah darah kedua ibu dan bapa kita. Dan jangan lupa, setiap badan kita yang kukuh dengan tulang-tulang ini, tulang temulang ini saudara, adalah datang daripada lelehan, aliran susu daripada ibu kita. Sayangi ibu anda. Saya kalau dengan keluarga saya selalu mengatakan, your mother is always right. Jangan saudara untuk menongkah ataupun menyanggah. Cubalah hiburkan hati kedua ibu bapa kita. Moga-moga saudara sentiasa dirahmati oleh Allah. Dan satu ketika nanti bila saudara menjadi ibu dan bapa, anak-anak anda juga nanti akan melakukan perkara yang sama. Itu permintaan saya sebagai seorang sahabat. Saya harap anda dapat menghayatinya. Baik saudara, seperti biasa dalam Bapa Bini Mutiara kata kita. Mutiara kita hari ini kiriman daripada sahabat saya Cikgu Ibil. Katanya kalau hari ini tangan kita tak sudi memberi, esok mungkin tangan kita pula yang perlu meminta. Oleh itu janganlah sombong kalau kita ada lebih hari ini. Kerana kita tidak tahu esok entah apa pula yang akan menimpa kita. Jadi jangan bakil, jangan kedekut saudara. Jadi kalau boleh saudara, bila saudara hari ini ada sesuatu di tangan anda, hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Ingat saudara, bahawa antara amalan yang paling disukai oleh Allah SWT, saudara Sarudin, saudara Ram Raza, saudara Rosi Yunus, antara ini amalan yang paling disuka oleh Allah SWT adalah menderma dan memberi makanan dan membantu saudara-saudara kita yang berada dalam kesusahan. Saudara? Baik. Seperti biasa, salam impian moratorium dan tuntutan wang dari kumpulan simpanan pekerja RM10,000. Saya tetap akan melontarkan pandangan ini kerana bagi saya ini adalah tuntutan rakyat. Perlu kita suarakan, jangan kita berdiam diri, itu hak kita saudara. Dan kita juga harus berpesan kepada pimpinan negara, jangan anda berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, kita akan menuju untuk menjadi negara muflis. Baik saudara, perbincangan kita malam ini panjang tajuknya, tapi pendekkan itu, kalau bertanding tak bersama, masakan nak makan baru bersama. Kalau bertanding bersama, takkan masa kita nak makan bersama. Sebelum saya memberi pencerahan persoalan ini, jangan lupa kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saudara, apa kata Pak Nazil? Saudara Mok Rohana, Sudin, saudara MRP Rohana join. Saudara Rosli Yunus, Din, apa khabar Din? Saudara Zaini Mansur, Maksu BM, Yusani Nan, Haji Abdullah. Terima kasih. Saudara Abdul Hadi, terima kasih ya Saudara Haji Abdullah, jangan puji sangat, nanti terap saya. Dan kata Pak Nazil, rasa letih kata Kak Midah, sampai Kuala air dah pasang, batu putih terlepas sudah, jangan pula si Pulau Pisang. Jadi kita dah hilang batu putih yang sekarang ni mungkinlah, tak tahulah pimpinan negara kita masih berusaha untuk menuntut di mahkamah antarabangsa, di HIT, saudara. Tapi dalam keadaan itu jangan pula kita selepas Pulau Pisang, sebab mereka sekarang ni berusaha untuk menuntut Pulau Pisang kononnya milik mereka. Ini kita warga harus mempertahankannya. Kata Pak Nazir lagi, kuatnya petir malam Selasa. Malam tadi memanglah hujan ribut saudara. Banjir teruslah di Ampang. Kesian saya tengok air tegasnya. Boleh katakan habis semua peralatan rumah yang mereka penduduk di kawasan kampung Bukit Belacan. Allah sianya saudara. Dan mungkin ada juga kawasan-kawasan lain yang masih lagi mengalami banjir. Jadi kuatnya petir malam Selasa nampak berjalur kilat di awan. Hanya segelintir orang berkuasa
mengambil hulur, menggenggam tangan. Hanya segelintir saja orang yang berkuasa ini yang sudi menghulur dan menggenggam tangan. Menggenggam tangan itu bersalaman. Saudara, itu yang Pak Nazir kita tegur. Semoga pemimpin kita mengamalkan sikap sentiasa berlapang dada, mengulur dan menjalin irat siratul bukan siratul mustaqim, ini ikatan silaturahim, ya saudara. Seperti biasa, kita masuk sedikit dulu. Sebelum habis pantun, kita masuk gedung ilmu sedikit. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Ini buku ini dikirim oleh sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar. Banyak kantangan. Jadi saudara mendengar ini boleh ambil sebagai, bila saudara berucap, gunakan ini sebagai bidalan atau pepatah. Ini kata-kata ya pemimpin dahulu yang mengharapkan agar pimpinan negara kita pada hari ini dan masa depan dapat mengamalkan, kerana kita harus mengelakkan kehadiran pemimpin yang ajun. Ajun maksudnya pemimpin yang mengajar atau mengaturkan sedangkan dirinya sendiri tidak diuruskan. Itu bahasanya mengajunkan. Saya ini bahasa Dewan Bahasa, buku ni terbitan Dewan Bahasa saya. Kau nak buat pisang, ambillah kalau berani. Fulan bin Fulani, semangat. Dan ini harapan culipan pemimpin terdahulu. Dia kata bahawa pemimpin yang ajun kerjanya asyik mengajun orang. Ia tak boleh, ini tak boleh, itu dilarang. Dadanya sempit, akal pun kurang. Diberi nasihat, ianya berang. Kalau kita beri nasihat, orang mengajun-ajun ni dia marah. Diberi petua, ia menantang. Kalau dia lurus, dia melentang. Selalu menghalang. Kalau kita nak bawa jalan lurus, dia menentang. Akhirnya negeri rosak. Rakyat terbuntang. Terbuntang ni terkapar-kapar lah. Terbuntang saya. Akhirnya bila mereka ini dijadikan pemimpin, maka bencana mendatang. Kerana mulutnya tak boleh dipegang. Mulutnya maksudnya apa saja bicaranya tak boleh kita pegang. Janji tak boleh dipegang. Cakap banyak, kerjanya temerang. Orang yang mengajun-ajun ni, mengatur itu, mengatur ini, kerjanya banyak, temerang. Kemana pergi, dimusuhi orang. Kita harap tidak hadir pemimpin sebegini. Kita sambung lagi malam besok. Okey, saudara? Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan. Sebelum saya memberi pencerahan, saya memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun dalam channel-channel yang lain, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Begitu juga dengan tulisan ataupun komen-komen yang anda lakukan, anda juga harus bertanggungjawab. Kerana saya tak mampu untuk menghalang, tiba-tiba naik begitu saja. Sebab itu berbahasalah dengan baik. Kena ingat, ini adalah pencerahan daripada orang UMNO, orang akar umbi. Saudara, tapi bagaimanapun saya tidak akan menyebelahi mereka yang bersikap tidak mengikut nulas-nulas berpolitik. Kalau mereka ini melakukan tindakan yang sumbang, kita akan songsong. Saya tidak akan memuja politician ataupun ahli politik yang kita merang, saudara. Jadi saudara jangan marah. Tentulah saya akan mengutamakan parti saya. Tapi bagaimanapun, saudara daripada parti PKR, daripada Keadilan, daripada parti PAS, daripada parti DAP, daripada PBM, dan apa saja parti yang lain, kita menyantuni. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Dan prinsip asas kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara berpegang pada prinsip ini, tak ada masalah. Saya tidak berhasrat untuk mengajak saudara mempercayai saya sebulat-bulatnya. Tidak. Kerana saya bukan seorang diktator. Saya juga tidak berhasrat untuk berkempen untuk seseorang. Nahi, kabinahi. Bagi saya, apa yang saya suarakan ini adalah santunan. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni dengan bahasa yang harmonis. Moga-moga kita pencerahan ini berjalan dengan baik dan saudara mendapat manfaat apa yang baik. Ingat saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Setiap yang baik itu sentiasalah datang daripada Allah SWT. Segala kekurangan itu tentulah atas kelemahan saya, saudara. Dan hari ini, saudara, ini nak masuk dia dah ni, saudara. Hari ini saya menerima luahan rakyat yang teramat. Banyak hari ini saya terima, iaitu tentang harga barang yang naik melampau-lampau. Sebab itu saya mengatakan, apa dah jadi di negara kita ni? Kemana perginya Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna?
Tapi kerana beliau adalah orang daripada pemimpin daripada bukan parti saya, dan timbalan menteri ni pula daripada PPM, iaitu saudara Datuk Rasul Wahid, saya nak sonsong habis-habisan pun nanti orang kata kerana dia bukan parti saya. Tapi pandangan saya, mereka sepatutnya menghayati kehidupan rakyat. Sampai rakyat pun sekarang ni dah nak jadi jahat dah ni saya. Sudah ada berlaku kecurian, jenayah dan sebagainya. Kerana tak ada duit dah nak beli, tak ada upaya. Jadi kita sebagai pemimpin bawahan atau pertengahan ni letihlah juga kita nak jawab. Jadi inilah akibatnya, kerana bila pimpinan negara kita berhutang banyak sangat, maka wang kita, nilai wang kita sudah semakin kecil saudara. Dan kita mengharapkan agar pihak berkuasa dapatlah melaksanakan pemantauan supaya anti pencatutan, bukan pemancutan, pencatutan. Bukan memancut. Kadang-kadang saya geram sangat ni, menteri ni kerjanya memancut aja ke. Geram saya sebab saya melihat harga barang yang saya tak terkawal. Saya tak tahulah macam mana nak buat. Saya tidak punya kuasa. Mereka yang berkuasa, menteri berkuasa. Jadi cuma saya harapkan ada kalanya sampai waktu nanti kita pulau sajalah. Kalau harga barang yang kemukan, kita siapkan makanan untuk kita sendiri. Kita adakan mogok untuk tidak membeli barang-barang keperluan yang mahal. Mungkin juga boleh kita lakukan untuk mengajar para kapitalis ni, seolah-olah mereka menguasai segala-galanya. Dan pihak Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, masalah macam tak ada dah hilang upaya. Sepatutnya mereka mempunyai kuasa, degree sebagai menteri, harus mengawal harga barang. Suka ataupun tak suka. Dulu kita ada anti sorok, kita nak anti pencatutan. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri akan turun ke lapangan untuk menyiasat dan sebagainya. Bagi kapitalis yang memerah kehidupan rakyat, mereka harus disongsong, dibawa ke muka pengadilan. Dan ini saya tak lihat pun dalam masa 2 tahun ni, tak ada pun kita dengar adanya syarikat-syarikat ataupun kedai-kedai ataupun penjual yang menjual barang dengan harga mahal. Melainkan satu saja, itu pun dah diviralkan di Langkawi tentang harga seekor ikan siakap yang 1,200. Restoran di siakap itu yang 1,000. Berapa? Itu tentulah harga dia bagi tahu. Ni siakap tu besar sampai 700 kilo yang kamu nak makan, kau bayarlah, you pay for what you want. Saya bukan nak memenangkan pada tokeh tuan punya restoran tersebut. Tapi bagi saya kewajaran itu perlu kerana nilainya begitu. Tapi tiba-tiba dia terus nak disiasat. Siasat di pasar-pasar. Ikan kembung naik, ikan pelaling naik, ikan bilis naik, harga belacan naik, harga cenjaluk naik, harga bulu naik. Apa benda ni yang kau buat? Beras tak tahu lagi, harga minyak susah lagi dapat. Jadi ini yang kita harapkan. Seribu kat Langkawi tu buat apa? Itu untuk orang yang, sebab mereka makan ramai. Saya tengok dari 12 orang. Dan pelayan dah bagi tahu harganya mahal. Oh no, I want to eat juga katanya. Lepas tu tak puas hati. Kau tak puas hati, kau macam hal lah. Kau dah order. Willing buyer, willing seller. Tapi jangan sampai ke peringkat di pasar-pasar. Jadi saya haraplah sebagai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna, take seriously. Bukan racun je naik, baja makanan naik. Ini betul saudara. Baja naik sampai ke peringkat 70%. Tak kerja gila sekarang ni. Macam saya kata semalam, kawan saya dia buka ladang nanas, menung dia. Dulu baja RM30, sekarang naik sampai RM70 lebih. Bayangkanlah, kena harga racun lagi, harga racun serangga lagi. Petani nak hidup macam mana? Jadi pimpinan kerajaan, Kementerian Pertaniannya, Kementerian Pengguna, mestilah cari upaya. Ini masalahnya sekarang negara kita sekarang ni seolah macam tidak ada menteri. Ini lagi satu hal ni. Ni saya nak apa punya mengarut ni kepada orang simpan pekerja. Orang duk tuntut keluar wang simpanan pekerja RM10,000. Tiba-tiba masalah yang ada tak selesai. Saya baca pula bernama melaporkan bahawa kumpulan wang simpanan pekerja akan melancarkan kemudahan ais sayang pada suku pertama 2022 sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nak sejahtera macam mana? Nak keluar duit pun tak boleh. Aduhai. Berpeluh saudara, saya cakap ni. Kata Tan Sri Ahmad Badri, pengusinya, kemudahan itu akan bolehkan pemindahan sukarela 2% seruman KWSP daripada akaun suami ke akaun isteri. Jadi kalau orang tu ada RM10,000, dia boleh pindahkan RM2,000. Kalau ada RM100,000, boleh pindahkan
apa 100,000, 2,000. Nak pindah boleh, nak keluar tak boleh. Ini apa benda ni? Katanya kemudahan dan tanah persaraan yang akan dilancarkan ialah air lindung. Kau sebutlah air lindung ke, air kasih sayang ke. Air nak keluar duit air. Dengarlah rakyat punya kendak. Tak payah nak reka air itu, air ini. Geramnya saya. Betul saudara, saya marah bila saya tengok itu. Inisiatif lah, itulah, inilah. Aduh, saya tak tahulah dia orang ni. Selesaikan masalah bagaimana agar setiap pencarum yang mempunyai dia punya simpanan boleh mengeluarkan wang mereka di saat negara kesusahan sekarang ini, di saat rakyat terkepung, berada dalam kedudukan yang sukar. Kalau wang itu tak boleh dicairkan, usahakan untuk dicairkan. Bukan I sayang you, I love you. Cukup dengan kata-kata. I prihatin, cukup. I peduli yang benar. Ini yang saya tengok ni, saya minta maaf lah, kononnya dalam satu simposium, satu bicaraan antara bangsa menghubung dengan kedudukan pekerja mestilah dilindungi. Memanglah kita mahu pekerja dilindungi, tapi kalau mereka dah sekarang ni dah tak ada apa, tabung mereka dah hancur bocai, fikirkanlah bagaimana untuk membantu agar pengeluaran dapat dilakukan. Anda jadi chairman, anda jadi CEO, memanglah gaji anda berpuluh ribu, tapi jangan lupa gaji yang anda dapat itu datang daripada percukaian rakyat, datang daripada simpanan para pekerja yang berada, yang menyimpan wang dalam tabung kumpulan simpanan pekerja. Fikirlah benda begitu. Geram betul tu. Saya tak boleh. Saya cakap dengan soal KOSP ni memang saya cepat naik angin. Sebab saya merasakan seolah rakyat ni dipermain-mainkan. Ada air itu, ada air ni, air Citra, air Sinang. Jawab kita pada dia, air tak senang sekarang ni. Air nak duit air. Itu je lah. Apa pihak UMNO buat itu? Inilah saudara Pak Badrul. Ini masalah saya katakan. Bila sesuatu yang dilakukan yang tidak menyenangkan rakyat, akhirnya yang terpalit dalam UMNO. Itu masalahnya. Sebab itu hari ini saya tertariklah dengan kenyataan yang Muhammad Datuk Seri Utama Muhammad Haji Hassan. Saya punya timbalan Presiden UMNO. Dia kata sekarang ni okey dah habis dah. Dia kata banyak yang telah diperkatakan sejak kemenangan Barisan Nasional di Melaka. Jadi, dia kata, saya tidak berhasrat untuk mengulas lagi. Dia kata, stop. Pada dia. Bagi saya, ini adalah masa untuk bekerja. Ini peringatan Timbalan Presiden kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali. Now time to work. Time to perform. Dan semua ahli-ahli Dewan Negeri yang berjaya, yang diberi oleh rakyat kepercayaan, ini masanya. Bekerjalah, katanya, dengan lebih kuat. Kerana kemenangan yang dikecapi mesti dilunaskan segera dengan tanggungjawab untuk memulihkan ekonomi, mencipta pekerjaan dan menambah baik tadbir urus kerajaan. Ini janji kita. Perlu kita laksanakan. Kerana kata Tok Mat, setelah 3 tahun dibazirkan oleh pergolakan politik, ini adalah sangat genting bagi Barisan Nasional untuk terus memacu ke hadapan dengan pantas dan bingkas. Setelah kestabilan politik yang telah Barisan Nasional terima di Melaka, dah stabil dah. Kita ada 21 kursi Dewan Negeri, two-third majority. Kemakmuran rakyat negeri Melaka mesti diterjemahkan melalui kepesatan pembangunan dan kesejahteraan hidup. Jadi warga Melaka yang memilih UMNO Barisan Nasional, seandainya warga kita, pemimpin kita melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan, insya-Allah anda akan mencapai kebahagiaan. Dan ini dah boleh jadikan sebagai pandangan pada warga negeri yang lain. Jadi idea untuk menjadikan Melaka sebuah kota utama untuk pekerja, lepas itu freelancer ataupun digital nomad dan penggiat industri kreatif, wajar diberikan keutamaan. Melaka boleh menjadi destinasi bagi pekerja lepas ataupun freelancer dan industri kreatif utama Malaysia. Ini harapan Tok Mat. Jadi kata Tok Mat, kemenangan di Melaka bukan lagi untuk diulas dan dibangga-bangga. Tak perlu kita nak bangga-bangga. Sekarang ini Barisan Nasional telah mengembalikan kestabilan dan memulihkan demokrasi di Melaka. Fasa seterusnya ialah mengurus kemajuan negeri dan memakmurkan rakyatnya. Terima kasih Tok Mat atas ingatan anda. Bagaimanapun saya dalam keadaan ini, minta maaf Tok Mat, saya nak ulas balik sebab ini kena cerita, supaya rakyat kena tahu. Sahabat saya, saudara Dr. Fauzi, dia menghantar culipan pada saya. Sebab dia kata culipan ini yang ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana katanya sebagai seorang ahli UMNO yang patuh pada kepimpinan parti,
Saya amat hormat dan sanjung kepada Datuk Seri Ismail Sabri kerana masih lagi seorang ahli UMNO. Tapi bila terdengar, ini apa yang dikatakan oleh Datuk Rahman Dahlan. Bila mendengar, dia kata, bila saya dengar kisah PAS, wakil daripada PAS dan Bersatu meninggalkan Perdana Menteri ketika majlis rundingan calon bagi PRN Melaka sebab perasaan tak terkata. Jadi sikap biadab dan kurang sopan wakil daripada PAS dan Bersatu amat tidak boleh kami terima. Nah, ini mungkin rakyat saya bercakap ni kerana anda kena tahu bahawa sebelum pemilihan dulu, macam saya kata semalam dan sebagainya, bahawa ada rundingan. Tapi bila rundingan itu sampai pada deadlock, UMNO berkeras nak mempertahankan jumlah kursinya, mereka walk out begitu saja. Tak hormat Datuk Seri Ismail Sabri itu sebagai Perdana Menteri. Saudara, ini culipan yang saya dapat daripada Datuk Dr. Fauzi. Katanya, di mana air muka kami, ahli-ahli UMNO, bila hal sebegini terjadi? Perdana Menteri kita diperbudak-budakkan. Tapi syukur, katanya, kami masih ada pejuang yang tegas kerana UMNO Parti Keramat. Jadi pohon saya pada Perdana Menteri, sebab itu dia mohon pada Perdana Menteri, jangan pula cuba-cuba nak jadi orang tengah untuk lantikan esko bagi Parti Bersatu. Kami ahli-ahli UMNO tidak rela. Lihat saja macam mana di Kelantan. Ketika Muafakat Nasional masih erat, ada pimpinan PAS melantik wabi-wabi dari UMNO untuk sebarang jawatan dalam kerajaan. Jauh sekali sebagai esko. Jadi, kita minta Datuk Ismail Sabri hargailah jentera-jentera UMNO dari seluruh negara yang berkempen untuk kemenangan UMNO Barisan Nasional di Melaka. Mungkin ramai yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Terpulang. Dalam pada itu, seorang pelayar. Ini satu hal juga. Yang menamakan dirinya sebagai ahli UMNO yang setia dari Tasik Cini Pahang. Dia menyebut Datuk Seri Ismail Sabri terlalu lemah untuk menolak Perikatan Nasional. Dia terus terang cakap. Ayatnya buka aja ayat saya terkejut. Dan klaim. Begitulah sindiran sinis terhadap komen tentang Ismail Sabri. Dia kata bila Melaka menang atas sifat lemah lembut Perdana Menteri. Kononnya. Memang betul lah. Dia kata memang betul lah. Datuk Seri Ismail Sabri lemah dan lembut. Memang lemah dan terlalu lembut dengan Perikatan Nasional. Datuk Rahman Dahlan menendahkan geng PAS dan Bersatu meninggalkan majlis masa rundingan dengan PM dalam pelbagai kursi. Mereka cukup kurang sopan pun dia lembut juga. Apakah Datuk Ismail Sabri tidak berasa apa-apa dengan sikap kurang ajar seperti itu? Di mana maruah Perdana Menteri ditinggalkan begitu saja semasa sedang mempengusikan mesyuarat. Jadi bila ada tanda-tanda sokongan Barisan Nasional meningkat di Melaka, barulah nak muncul. Lepas BNM menang pula, timbul cerita macam-macam. Kononnya Perdana Menteri melobi agar 2 wakil daripada Parti Perikatan Nasional ini diberi jawatan dalam Kerajaan Negeri Barisan Nasional. Jadi wakil daripada Tasik Cini dia marah. Lepas itu nak klaim kredit lagi. Nak klaim kredit atas kemenangan BN di Melaka. Jadi jangan sekali kita lupa bahawa beliau amat mendambakan agar BN tidak pergi solo untuk PRN Melaka. Jangan lupa, Datuk Seri Ismail Sabri dia tak bersetuju kita bertanding secara solo. Ini kena jelas saja. Jika tidak, ketegasan Presiden dan timbalan Presiden UMNO, mungkin saja Barisan Nasional telah ditelan oleh PN dalam pembagian kursi. Jadi kepada pengampu, penulis upahan, tak perlulah buat cerita nak klaim kredit kemenangan Barisan Nasional di Melaka. Jadi kononnya untuk membalas kenyataan Tasimuddin berkaitan tekan butang saja sudah tidak mampu, apatah lagi mau bekerja untuk menumbangkan Perikatan Nasional. Eloklah Perdana Menteri dengar cadangan daripada Tok Mat agar PRU diadakan segera bagi mengembalikan mandat kepada rakyat untuk menentukannya. Bukan bersandar kepada pembangkang dan katak-katak Perikatan Nasional untuk terus berkuasa. Ini saudara, kerana ada pula penulis, penganalisis politik. Ini saya cakap terang yang mengatakan bahawa kejayaan Barisan Nasional menawan sehingga 21 kursi Dun Melaka adalah kerana aura Perdana Menteri. Konon! Saya kata kalau nak bodek pun janganlah melampau sangat. Nak mengampu pun anda boleh mengampu lah. Pada-pada lah. Kalau nak mengampu sila kemukakan nas ataupun faktanya. Sedangkan jangan lupa, waktu Perikatan Nasional, waktu Pilihan Raya Negeri Melaka diadakan, itu merupakan saat Perdana Menteri berada di anjung kuasa di Sri Perdana selama 100 hari. Yang dia menjanjikan akan mengkaji dia punya KPI. Mana-mana menteri yang tak berfungsi akan ditukar ataupun digugurkan. Saudara. Jadi,
dalam tempoh 100 hari itu, kita nak tanyalah, apakah usai masalah moratorium terakru selama 6 bulan? Sebagaimana yang dituntut oleh UMNO. Apakah Perdana Menteri campur tangan, mengarahkan Perdana Menteri Kewangan? Tak ada. Apakah usai persoalan pengeluaran wang RM10,000 secara one-off, secara tuntas? Apakah dapat harga barang keperluan rakyat dikawal dan terkawal? Sila lihat indeks harga baja dan racun yang mencanak. Apakah bantuan RM1,600 yang dijanjikan kepada seluruh rakyat, no one is left behind, yang berpendapatan di bawah RM2,500 ni diterima oleh semua? Jawabnya nahi, nahi. Malah jiwa rakyat terkepung dalam resah yang tak menentu. Jadi bukan kerana orang. Tapi alhamdulillah, atas janji Tok Mat, apa kata Tok Mat dan pimpinan UMNO yang bersama-sama dengan beliau di Melaka, menyatakan bahawa dengan kestabilan politik, rakyat mampu menjana kemakmuran. Itulah janji yang diungkap. Dengan kehadiran, jangan lupa, kehadiran Datuk Seri Najib hampir di setiap hari, melawat di setiap daerah, setiap kawasan, tanpa meminta apa-apa. Yang beliau harapkan adalah kepercayaan dikembalikan kepada UMNO Barisan Nasional. This is reality, saudara. Jangan nak muji dengan nak membodi yang bukan-bukan. Kerana Datuk Seri Najib, jadi kerana itulah, saudara, jangan lupa, saat kita nak hampir dengan pilihan raya, Datuk Seri Najib yang mampu menarik sokongan ramai, bosku sana, bosku sini, maka beliau diserang sehebat mungkin. What did Prime Minister do? Apa Perdana Menteri buat? Malahan kadang-kadang kita melihat seolah memberi bola tanggung kepada pembangkang bila isu tanah 100 juta. Tanah yang tak tahu nilai berapa itu jadikan isu, dibenarkan konon itu keputusan kabinet. Teguh Kementerian Kewangan pun menjawab. Ini jadikan isu. Dr. Mahathir pun serang bagan rakyat Datuk Seri Najib. Tujuannya apa? Untuk melemahkan, untuk menghakiskan kepercayaan orang pada beliau. Tapi akhirnya Datuk Seri Najib kata, okey, kalau gitu keadaannya aku tak ambil. Ini realiti. Janganlah anda nak membodek. Datuk Seri Najib tanpa menghiraukan keselamatan. Bukan kita tak tahu waktu tu COVID-19, virus corona, kalau kita jumpa ramai, mungkin boleh berjangkit. Dia tak peduli. Dia turun. Sama ada di Kuala Linggi, sama ada di pantai Bidara, sama ada di kota Melaka, sama ada di seluruh kawasan di Melaka. Dia pergi menggamit yakin rakyat. Aura bosku, jangan lupa, jangan kata aura Perdana Menteri, saudara. Sebab saya lihat malahan, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, sakit, baru terima rawatan, jejak kaki saja, tak ada peduli, turun ke lapangan menyantuni rakyat. Waktu itu di mana Perdana Menteri? Jadi kepada orang ni semua ni, janganlah anda membodi bukan. Jangan lupa waktu itu jugalah keluar poster, Datuk Seri Zahid bersih berundur. Ni semua tujuan lain tidak, untuk menghakiskan keyakinan kepada calon-calon UMNO Barisan Nasional. Mereka lakukan. Tapi pimpinan UMNO, Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid dan menteri-menteri lain, bukan menteri saja, dan pimpinan lain itu turun. Saya pujilah macam Datuk Mokhtar, Datuk Boh Mokhtar, 190 ketumbukan dan seluruh warga di Sabah datang hadir ke kawasan Teluk Mas. Akhirnya calon kita menang. Dan ramai jaluran wanita dari seluruh negara, wanita UMNO turun. Jadi jangan kata aura. Saya nak haraplah, apakah dengan berbekal aura sebagaimana didakwa boleh mencapai kejayaan? Hello brother, fikirlah sebelum nak membodek. Saya tak marah. Saya nak bagi tahu bahawa beliau juga adalah ahli parlimen, adalah ahli UMNO. Beliau sebagai naib presiden UMNO. Tapi kita tak nak klaim kredit yang bukan-bukan. Jangan duk perasan lah. Sebab ramai. Ini saya nak cakap terus terang, inilah masalah yang dialami oleh pemimpin apabila mereka berkuasa. Dulu waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, abah kau sana, abah kau sini. Dan hari ke mana lagi? Mana sanjungan? Jadi kepada Datuk Seri Sabri, saya nak berpesan berhati-hati dengan puak-puak yang bodek Datuk Hala ni. Betul, saat ini beliau akan diagungkan sebagai pemimpin agung. Allah, Perdana Menteri lah, kita menang di Melaka. Dah. Matlamat lain tak ada, membodek. Kalau Datuk Seri Sabri tidak menjadi Perdana Menteri, apakah beliau akan disanjung begitu? Apakah beliau akan dipuja sebagaimana yang dipuja oleh satu dua orang penulis ni?
Jadi pada Datuk Seri kena sedar diri. Kami warga UMNO lah yang akan memapah saudara jika sesuatu berlaku pada saudara. Bukan diorang ni, penulis apik lempang yang mengharapkan bayaran. Kita 1 sen pun tak dapat. Tiap-tiap malam saya bercakap. Turun ke lapangan, tak ada ni minta bayaran apa pun. Saya marah apabila mereka membodik yang bukan-bukan. Nak bodik-bodik lah, tapi jangan kata kerana aura Perdana Menteri. Habis, bagaimana nak kita lupakan teman-teman yang turun daripada Sabah? Warga UMNO Akar Rumbi yang datang daripada Perlis, yang datang daripada Kelantan, yang turun daripada Terengganu, yang datang daripada Perak, yang datang dari Pulau Pinang, yang datang daripada Johor, berhimpun di negeri Melaka. Kita tidak menghiraukan sama ada waktu itu ada COVID, tak ada COVID. Kita terus berkempen walaupun ada yang didenda. Ada yang kena 10,000, Datuk bosku kena 10,000, Datuk Zaid kena 10,000. Kita tak peduli semua itu. Kita terus berjuang. Alhamdulillah kita berjaya. Tiba-tiba orang lain kata, ini aura Perdana Menteri. Panas saja. Panas. Jadi anda nak bodek. Tak ada masalah, pergi jumpa, bisikkan telinga. Dr. Sri, kerana you lah. Jangan nak tulis yang bukan-bukan. Jangan kononnya bahawa orang-orang ini tak ada, ini bukan maksud orang. Sebab kita tahu rakyat sudah tertekan dan mengalihkan sokongan kepada UMNO Barisan Nasional dengan harapan bila berlaku aliran kuasa, ada kestabilan politik dan dapatlah dicatur semua kehidupan. Itu yang dikenakan oleh rakyat, bukan orang saya. Dan sebab itu saya tuntut Datuk Seri Sulaiman Napa Ali, jangan dengar ni yang bukan-bukan ni. Genderang yang bukan-bukan ni. Teruskan usaha saudara, lantik siapa yang saudara yakin dalam pasukan anda. Jangan risau. Warga UMNO tetap berada kukuh di belakang saudara. Ini macam-macam cerita, konon Datuk Rauf tak setujulah, orang ni tak setuju. Ini semua mereka nak melaga-lagakan kita. Jangan percaya. Ini semua berita yang bukan. Sebab hari ini saya, betul-betul lah saya cakap terang, kecoh satu Melaya. Kecoh satu Melaya, saudara minta sebagai Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ali melantik 2 orang adun dari Amanah dan PBM duduk jadi exco. Nak lantik buat apa? Sebab itu kata Tok Mat mudah. Tok Mat Timbalan Presiden UMNO dia kata, dia hantar lagi kirimannya, kalau dah sama-sama berlawan, masakan bila menang nak makan bersama. Itu perumpamaan yang jelas, terang dan nyata. Kalau saya sudahlah selama hari ini kita mengundang UMNO, undang ular masuk dalam kelambu kita. Takkan nak bawa pula ular yang berbisa tu nak bawa masuk dalam kain pelekat kita. Ini jadi bagi saya lah, ini cadangan yang biol lah. Tak ada keperluan. Jadi bagi saya sudah, Datuk Seri Sulaiman teruskan agenda, berbincang dengan pimpinan UMNO. Tak perlu nak bincang dengan orang yang tak tentu aranya. Dan hari ini pula ada pula saudara satu hal lagi. Saya mengharapkan agar ini bukan kenyataan. Tapi saya tak tahu sebab tidak ada penafian. Sehingga saat ini saya baca-baca tidak ada penafian lagi. Iaitu saya terbaca dalam kiriman media sosial. Iaitu saya harap biarlah berita ini tak betul ataupun berita palsu. Tapi kalau ianya benar-benar berlaku, dan ini perlu semua kita fikirkan. Ini berhubung dengan kenyataan Menteri Sains dan Teknologi. Yang seolah-olah bagi saya ni dia nak menguji kehebatan Spanish Fly-nya. Betul sahaja bila dia mengatakan bahawa untuk PRU akan datang, mintalah UMNO jangan meletakkan calon menentang Tan Sri Muhyiddin. Saya dengar kenyataan begitu, apa benda dia orang ni? Kita tahu mungkin dia tutang budi dengan Tan Sri Muhyiddin yang melantik beliau sebagai Menteri Kesihatan dulu. Tapi jangan dijadikan UMNO ini sebagai kuda tunggangan. Saya nak berpesan kepada warga UMNO, sebelum anda nak mengeluarkan kenyataan, fikir baik-baik. Fikir habis-habis. Saya nak bagi tahu, UMNO, rumah agam UMNO itu bukan rumah persundalan. Siapa saja boleh datang. Kenanya rumah UMNO itu ada keramahnya. Orang yang pergi meninggalkan kita, teruskan. Tak ada masalah. Jangan sekejap datang, sekejap masuk. Ini bukan rumah sundal. Bukan tempat untuk menguji sama ada kamu punya Spanish Fly itu okey tak okey. Itu anda boleh uji di lab yang lain. Saya marah, saudara. Tiap-tiap kali UMNO yang disalahkan. Tiap-tiap kali UMNO kena berlapang dada. Betul, saya setuju. Presiden UMNO memang ini seorang yang cukup berlapang dada. Tapi bukan ini caranya. Nak minta supaya jangan ada orang lawan Tan Sri Muhyiddin.
Nak pasal apa? Dia memang tubuhkan PBM itu nak bunuh UMNO. Yang kamu tak sedar diri apa hal? Yang kamu nak meropek, nak mengampu. Saya haraplah warga UMNO di bahagian tenggara ke pasal singkirkanlah orang macam ni daripada UMNO. Saya harap Datuk Seri Presiden, orang macam ni tak payah diturunkan untuk bertanding akan datang. Nampak sikap macam anak-anak. Dia udahlah. Jadi Menteri Kesihatan Mesti Kasar yang gagal. Sekarang tiba-tiba mengampu. Oh, saya berharap agar kenyataan itu tidak datang daripada beliau. Tapi tak ada kenyataan lagi. Ini betul-betul bengong punya kenyataan. Minta supaya UMNO jangan menurunkan calon untuk menentang Tan Sri Muhyiddin di Paguh. Habis nak buang ke mana Datuk Mak Ismail? Kita yang dilukakan. Jangan lupa apa kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Parti yang kelongkang. Parti yang tak boleh dipercayai. Parti yang penuh dengan orang yang korup. Parti dengan perompak. Parti yang penyamun. Now, kita nak santun dia lagi. Datuk Adham Baba berfikir sebelum buat kenyataan. Jangan guriskan hati warga UMNO ni. Kalau dalam itu cakap teranglah saya. You can get lost in my heart. Bagi saya selama ni, saya hormat beliau. Sebab orang sebelum dia jadi menteri daripada UMNO. Buat kerja lah. Ini masalah vaksin lah, masalah itu, masalah ini tak selesai-selesai lagi. Tiba-tiba buat kenyataan, kalau berlaku pilihan raya akan datang, minta UMNO jangan turunkan calon menentang Tan Sri Muhyiddin. Siapa dia? Apa jasa Tan Sri Muhyiddin daripada UMNO? Melainkan nak memenjarakan Presiden UMNO, nak memenjarakan mantan Presiden UMNO. Dan hari ini semua orang tahu bagaimana dia menekan pimpinan kita. Saya jangan lupa benda itu. Dan dengan bongkak dia mencabar Tan Sri Syarif Samad waktu di Melaka. Ingat, saya Presiden PN tahu. Kalau saya tekan aja button, semua jatuh. Silakan tekan, tak ada masalah. Yang kita nak sanjung orang macam ni, buat apa? Saya Adham Baba ni memang hilanglah penghormatan saya. Saya selama tak pernah usik pun. Waktu jadi Menteri Kesihatan pun saya kalau usik sikit-sikit. Tapi bila dia buat kata, mestilah kita jangan letakkan calon menentang Tan Sri Muhyiddin. Berpeluh saya, Tuhan aja yang tahu. Saya harap benda ini tak termasuk dalam fikiran Tan Sri Presiden. Datuk Sri Presiden. Datuk Sri Presiden memang saya tahu. Oh, orang baik. Tapi ada baik, orang kata baik pada buat jahat. Jangan sekali. Jangan sekali Datuk Sri Presiden. Berkali-kali pun tak apa. Saya dah geram lah. Sebab saya melihat isu bila menang aja kita, masa itulah sekarang ni kita menyantun semula muafakat nasional. Habis sebelum ni, bila kamu dah kalah, kamu cari kami. Jadi kalau kita tak santun ni, kita yang salah. Kerja mereka lain, siang hari, siang malam, lain, tak ada nak menyalahkan UMNO. Bila ada pilihan raya nanti, bila UMNO meletakkan Datuk Mak Ismail bertanding di Paguh, UMNO jahat. Kerana meletakkan calon menentang Tan Sri Presiden PBM. Wajar kita tentang. Kita bagi UMNO, umat agama UMNO, kita penuh dengan satria dan wira-wira kita tak akan berundur. Sekali kaki melangkah, tidak sekali-kali akan berundur. Berpantang ajal sebelum maut. Pimpinan Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Waji tetap dengan sumpahnya. Berpatah sayap, bertongkatkan paruh, namun kudaki juga. Pasti kita akan kuburkan PBM. Ini mesti kita lakukan. Jangan fikir yang bukan-bukan nak membodek. Kamu nak bodek kamu punya hal. Betul, saya tahu dia dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin jadi menteri dulu. Kalau dia tak cium pun jawab-jawab menteri. Sekarang ni kena ingatlah, santunilah. Jangan kita lawan. Kita akan tentang habis-habisan. Parti UMNO bukan terdiri dari podan tua macam Sajat. Rumah UMNO bukan tempat untuk mereka yang boleh datang, boleh masuk, boleh datang, boleh masuk, pergi beronani di tempat lain. Ini bukan rumah persundalan. Minta maaf saya, malam ni bahasa saya agak sedikit kurang sopan. Tapi kegeraman saya, hati saya dah geram bila tengok kenyataan yang sebegitu. Tak pasal-pasal nak memuja orang lain. Kenapa anda tidak santun ni? Presiden UMNO perlu dipertahankan. Suka tak suka, keputusannya merubah semua wakil-wakil yang diturunkan. 84% daripada muka baru adalah merupakan harapan baru. Kenapa tak puji? Kehebatan Datuk Seri Datuk Seri Timbalan Presiden Datuk Muhammad Hassan tak berhenti-henti, sentiasa berada di command center untuk mengatur pergerakan sebagai panglima perang. Kenapa tak puji? Gerakan Datuk Seri Najib tak henti turun, saya sendiri politik, turun ke lapangan tiap-tiap hari. Kenapa tak dipuji? Tiba-tiba kamu minta kami menyantuni Tan Sri Muhyiddin.
nahi, kabi nahi. Kami akan lawan, kami akan tentang habis-habisan. Sila minta Tazimudin tekan button anytime. Buatlah di Johor pun, kita akan turun. Buatlah di mana-mana pun, kita akan turun. Tak ada masalah. UMNO bukan bacol. Kami punya wira-wira kami yang setia. Kami bukan orang yang boleh dibeli. Kami bukan orang boleh dibodek. Kami bukan pengampu. Kami akan umbi. Kami bekerja untuk parti kami sebab kami tahu perjuangan UMNO itu ke mana. Melayan tidak mempertahankan Raja-Raja Melayu, mempertahankan martabat agama, bangsa dan negara kita. Kita tak lari dari itu. Kalau ada pemimpin yang tak betul, kita akan sonsong. Kita minta, sebab itu semalam saya minta supaya Datuk Sri Sulaiman sebagai Ketua Menteri Melaka panggil SPRM, panggil pihak polis, siasat sehabis-habis mungkin isu pasir sebagaimana yang dijanjikan. Dan mereka yang bersalah silakan, tak ada masalah pada kita. Saudara, kita bukan orangnya yang mau mengatasi undang-undang. Sebab itu kita minta supaya SPRM siasat. Hari ini dah keluar macam-macam cerita tentang isu YMDB. Lunyai Datuk Seri Najib kena. Sekarang ni dah terbuka. Siasatlah, bawa seret siapa saja, sama ada ZT ke, walaupun dia berkuasa, walaupun dia pernah berjasa sebagai mantan Gubernur Bank Negara. Kita tahu Tan Sri ZT dah tanda keluarga yang baik. Ramai teman-teman kita yang keluar daripada produk Isteri Melaya, terutama budi dengan bapanya almarhum Pak Engku Aziz. Tapi kalau beliau suaminya beliau melakukan jenayah, sila bawa ke mahkamah, tak ada masalah. Siasat habis-habisan. Jangan nak tuduh kita saja. Sikit-sikit UMNO salah, sikit-sikit pemimpin UMNO korup, sikit-sikit pemimpin UMNO begitu, pemimpin UMNO ini curi duit, pemimpin UMNO ni korupsi. Tu Dr. Mahathir tu kena bertak siasat. Hari ini sudah terbuka bila mengatakan bahawa adanya korupsi, adanya satu-satu komplot untuk menjatuhkan Presiden UMNO. Warga UMNO macam mana? Sebab itu kita tuntut sekarang ni. Adakah adil Datuk Seri Najib seorang aja dibawa ke mahkamah? Bagaimana dengan Zeti? Bagaimana dengan Samsiah? Bagaimana dengan Nik Faizal? Bagaimana Jolo? Ramai lagi terlibat. Malahan, saya dah baca juga, anak Tazimudin juga ada dikaitkan dengan LDB. Ini bukan satu hari saja. Banyak isu yang perlu diladani secara tuntas. Sebab itu saya kata Datuk Ismail Sabri dah jadi Perdana Menteri, buka. Jangan bila nak jadi Perdana Menteri jumpa Datuk Najib sampai pukul 1 pagi. Anda tak tahu cerita, saya tahu. Until 1 o'clock minta nyawa politik dengan Datuk Najib supaya beliau dapat jadi Perdana Menteri. Selepas dia jumpa dengan Dr. Mahathir, jumpa dengan Tazimudin, okeylah, dah jadi Perdana Menteri. Sekarang ni apa yang Datuk Seri Najib minta adalah buktikan kebenaran. Itu saja. Bawa Izzati, bawa Jolo, bawa begini, bawa kesegarannya ke mahkamah. That's all. Lebih tak ada. Saya bukan nak mencabar beliau, tidak. Tapi laksanakan. Kita kadang-kadang sikit-sikit UMNO salah. Sikit-sikit UMNO salah. UMNO jangan letakkan calon. Lawan Tazimudin dalam pilihan yang akan datang. Siapa kamu? Bukan ahli majlis tertinggi pun. Hanya sekadar kamu menteri yang diangkat oleh Tazimudin. Kamu nak balas jasa, terpulang pada kamu. Tapi jangan minta kami pula menjadi macam pelacur yang orang boleh datang, pakai bila suka. Kami ada harga diri. Warga akan umbi UMNO ada harga diri kami sebagai ahli parti yang setia. Kami tak lari. Anda nak lari, terpulang pada anda. Segala kata-kata yang ada dalam PBM itu teruskanlah. Anda nak kaya raya, terus. Kami tak ada masalah pada kami sebab kami yakin perjuangan kami, UMNO punya perjuangan maha suci dan murni. Sebab itu saya bila tengok pula tiba-tiba kenyataan H2O, wah, lagi menyirap saya. Dia kata bahawa menjawab pertanyaan beberapa media tentang pendirian saya mengenai PRN Melaka. Pandangan peribadi saya, persefahaman dan kerjasama politik di peringkat persekutuan wajar selari dengan negeri. Memandangkan kini kita semua berada dalam barisan kabinet yang sama. Itu masalah kamu, H2O. That is your own problem. Mana kes jalan cabut, jangan cabar kami. Anda bekas ketua pemuda boleh meluar kenyataan begini. Orang mencabar wibawa UMNO. Boleh kena selari. Anda berada dalam kabinet yang sama, terpulang masalah anda. Macam mana nak seorang panglima yang baik, dia tahu nak menyelesaikan masalah. Bukan berlandaskan, jadi kalau di Kuala Lumpur kita bersama dengan PBM, maka di Melaka pun mestilah bersama dengan PBM. Mestilah selari. Selari apa benda kalau kita saban hari dimaki, ditomah, difitnah.
Anda nak jadi orang pengecut, go to hell, terpulang pada anda. Anda nak jadi pemimpin yang dayus, teruskan. Jangan heret warga UMNO akar umbi. Bahawa kerjasama politik yang kukuh antara parti-parti yang mempunyai aspirasi dan matlamat yang sama. Siapa kata aspirasi dan matlamat yang sama? Saya nak cakap pada Syamuddin ni, jangan buat kenyataan yang bukan-bukan. Anda nak bodek-bodek lah. Sebab itu kita lihat bagaimana apa yang berlaku sekarang. Apa berlaku keputusan di Pilihan Raya Negeri Melaka. Sebab itu kita tengok berapa ramai ahli kabinet yang turun. Berapa ramai menteri yang turun. Yang betul all out. Tak ada. Tak ada seorang pun ahli kabinet, menteri daripada kabinet Ismail Sabri yang turun macam mana kita berkempen di Tanjung Piai. Macam mana kita berkempen dalam Pilihan Raya Negeri-Negeri. Tak ada. Sebab nak jaga diri. Takut nanti Tan Sri Muhyiddin tekan butang. When he press the button, maka kita akan runtuh. Takut yang itu. Jadi anda mementingkan diri anda. Bukan anda meletakkan kepentingan parti mengatasi segala-galanya. Maruah martabat parti sanggup anda ketepikan. Sebab itu saya katakan, UMNO bukan rumah persundalan. Yang orang boleh buat apa saja kita terima. Sorry, warga UMNO akan 145 bahagian tidak mahu bekerjasama dengan PBM. Takkan tak faham. Yang boleh terperangkap dengan wibawa yang sebegitu buat apa? UMNO ada dia punya idealismenya. UMNO ada roh perjuangannya. Pada mereka yang lari daripada asas perjuangan, teruskan, kita tak marah. Tetapi jangan cuba-cuba untuk mempengaruhi pemikiran ahli akar umbi. Mesti selari. Kalau lepas tu di Kuala Lumpur, di Putrajaya, kita boleh duduk bersama-sama dengan PBM. Kita boleh duduk bersama dengan PAS. Itu anda, kami di bawah tak boleh terima. Tolonglah hargai kami di peringkat akar umbi. Sebab itu mungkin anda, kali ini kami tak akan lantik anda sebagai pemimpin. Kalau boleh lah, saya minta Datuk Seri Presiden, Biro Disiplin, siasatlah semua menteri-menteri ini. Kalau mereka tidak menyantuni perjuangan parti kita, ambil tindakan. Tak ada ruginya kita kehilangan orang macam ni. Kalau kita tak ada orang macam Syahidan Kasim, orang Anwar Musa, orang macam Syamuddin, orang macam Khairi Jamuddin, tak ada ruginya bagi UMNO. Malahan keberadaan mereka dalam UMNO juga boleh membuatkan kita sukar untuk mencapai kejayaan lebih baik lagi. Buat apa lagi kita menyimpan kupang tembaga yang tak ada nilai. Perjuangannya hilang. Bila takut nanti Pilihan Raya ini menyinggung PBM. Jadi PBM tarik handbrake. Oh, you kena tahulah bahawa dalam segi landscape politik hari ini, kalau Parti Pribumi Bersatu tarik handbrake, maka kerajaan akan runtuh. Masa bila kamu tidak yakin pada kerja daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bahawa kerajaan hari ini dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, jadilah dia Perdana Menteri. Yang kamu nak membuat dengan andaian, nak panggil kami mengikut terpengaruh dengan anda, pasal apa? Who are you? What type of degree you ada dalam master in politics? Percaturan politik adalah segala-galanya berkemungkinan. Kena ingat, dinamika politik ini growth every day. Tapi bukan mestinya kita sanjung. Santun orang buat. Apa saja orang buat pada UMNO ni, kita panggil. UMNO bukan panggil. Ketua-ketua bahagian bukan panggil. Tapi kalau anda boleh tawan, terpulang pada anda. Tapi ahli akan umbi. Mungkin mereka diam. Kalau ketua bahagian kata, yalah apa yang disuarakan oleh Datuk Seri Syamuddin itu benar. Dia mungkin duduk dalam bawah pokok dia disakur. Yalah. Dalam hati dia menyumpah, inikah pemimpin yang kami ada? Kenapa tidak kita ada pemimpin macam almarhum Datuk Harun Idris? Dia menyanggah walaupun sampai ke peringkat beliau dimasukkan dalam penjara. Bagi dia perjuangannya bangsa dia. Orang Melayu mesti dapat tanah. Orang Melayu dapat mendirikan hartanahnya di tengah kota raya Kuala Lumpur. Orang fitnah pada dia, dia hadapinya. Tak ada masalah. Kenapa kita tak ada pemimpin sebegitu? Kenapa tidak ada pemimpin yang luhur hatinya untuk memperjuangkan bangsa macam Tun Razak? Orang yang sabar seperti Tengku Abdul Rahman. Apa yang Tuan Mahathir tak buat pada Tengku Abdul Rahman? Kenapa begini sudah hilang? Hilang dari segi wibawa pemimpin UMNO hari ini yang meletakkan lain tak ada. Aku nak jadi menteri. Bila aku dah jadi menteri, aku kena jaga jawatan ini. Kalau runtuh kerajaan ini, aku tak dapat jadi menteri lain. Anda sudah kufur iman anda. Kerana bila anda merasakan bahawa hanya Muhyiddin saja yang boleh menentukan anda berada sebagai Perdana Menteri. Kerana jangan lupa, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ketakwaan kita. Dia nak tekan butang, tekan. Dia nak berperang, perang.
Dia nak supaya kita bertempur. Kalah menang ketentuan ilahi. Cuma kita berterusan. Jangan lupa Ali akan umbi di bawah tu. Tunggu masa sekarang ni. We are ever ready. Tan Sri Muhyiddin tak payah fikir. Press the button please. If you are real gentleman. Sebab anda dah bercakap, kalau saya tekan saja butang, maka segalanya jatuh. Silakan, tak ada masalah. Apa yang anda cakap sudah disambut. Jualan anda, kami sedia membeli. At any time, UMNO ever ready untuk menghadapi. Berpatah sayap, bertongkatkan paruh. Namun kudaki juga perjuangan ini tetap akan kuteruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.